Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya, edisi Bongkar Jangan Tak Bongkar, bongkar sampai terlondeh, ulas jangan tak ulas, ulas sampai orang tahu. Petang ini aku nak ulas tentang satu isu besar berkaitan dengan pindaan perlembagaan UMNO yang mungkin akan diterima oleh ROS, tetapi dengan syarat yang mungkin tidak disukai oleh Zahid Hamidi. Dan menurut UMNO, iaitu Mat Maslan sendiri, Setiausaha Agung UMNO, beliau mengatakan sekiranya ROS menolak pindaan UMNO tersebut, dia mempunyai pelan B. Walau bagaimanapun, pendedahan ini amat luar biasa apabila pelan B UMNO didedah Mat Maslan boleh cetus krisis politik baru. Sudahlah baru-baru ini, tahun 2021-2020, Malaysia penuh dengan krisis politik. Ditambah lagi, adakah ini adalah krisis politik baru Malaysia? Beberapa sumber dalaman parti mendedahkan kenyataan perancangan pelan B yang didedahkan oleh Ahmad Maslan baru-baru ini berkemungkinan boleh mencetus satu lagi krisis politik. Setiausaha Agung UMNO itu berterusan memberikan tekanan kepada Jabatan Pertubuhan Persatuan ROS supaya membuat keputusan segera berhubung permohonan pindaan perlembagaan UMNO itu yang telah dikemukakan UMNO sekiranya tidak diluluskan, pelan B pula akan dilaksanakan. Jadi, apakah pelan B yang dimaksudkan oleh Ahmad Maslan tersebut yang hendak dilaksanakan UMNO? Sumber memberitahu pelan B yang dimaksudkan sangat berisiko besar dan boleh menyebabkan situasi politik negara bergolak semula kerana ia melibatkan sokongan parti itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ahmad Maslan tidak memperincikan pelan B tersebut kepada umum kerana menyifatkan ia sebagai strategi parti yang perlu dirahsiakan. Bagaimanapun, pemimpin utama parti khususnya yang pro kepada Presiden, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi melihat langkah menarik sokongan hanya satu-satunya jalan untuk memaksa ROS mengikut telunjuk UMNO. Wow, adakah ini adalah pelan B yang telah dinyatakan oleh Ahmad Maslan ini? Kerana ramai pemerhati pada hari ini, petang ini, aku terima beberapa keputusan, beberapa pendapat daripada pemerhati politik yang lain juga. Mereka mengatakan pelan B UMNO itu selain daripada membuat tuntutan di mahkamah, mereka juga boleh menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Namun demikian, sekiranya mereka membawa kepada mahkamah, itu adalah mengambil masa yang sangat lama. Dengan kata lain, mungkin keputusannya berlaku selepas PRU. Jadi mereka terpaksa juga membubarkan AJK ataupun menggantikan kepimpinan UMNO yang ada sedia kala. Tapi cara yang kedua yang dikatakan oleh para pemerhati ini adalah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Sekiranya UMNO menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob, maka kerajaan PN mungkin akan runtuh. Apabila runtuh, maka habislah Parti Bersatu dan PAS yang ada bersama itu. Namun demikian, yang persoalan yang seterusnya adalah sekiranya benar Perikatan Nasional tidak lagi mempunyai kuasa ataupun Ismail Sabri Yaakob kehilangan sokongan, ada dua soalan yang penting. Pertama, siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri menggantikan Ismail Sabri Yaakob yang benar-benar disukai oleh UMNO, khususnya Presiden UMNO, Zahid Hamidi? Soalan yang kedua adalah, adakah mereka tidak terfikir kesan kalau mereka menarik sokongan? Adakah rakyat akan gembira atau siapa yang gembira? Pada pendapat aku, rakyat tak akan gembira, tapi yang gembira mungkin para pemimpin yang memerlukan penarikan sokongan tersebut. Pelan B itu adalah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Apalagi, sebab itu Mat Maslan tidak mahu mendedahkan kerana rancangan itu sangat ekstrim dan boleh menyebabkan perpecahan dalaman parti lebih teruk, kata sumber itu lagi.
Menurut sumber juga, senario sama sebelum ini pernah berlaku di Melaka, sehingga menyaksikan PRN terpaksa diadakan, dan disebabkan itu UMNO berani untuk mengambil langkah sama seperti yang berlaku di Melaka. Di Melaka, kerajaan negeri dijatuhkan oleh UMNO sendiri. Tapi akhirnya bila diadakan PRN, nampaknya UMNO semakin kuat. Langkah sama boleh berlaku di pusat, dengan harapan UMNO akan menang besar seperti yang berlaku di Melaka dan di Johor sebelum ini. Untuk rekod, Ahmad Maslan sebelum ini berkata, UMNO bersedia menjalankan perancangan lain sekiranya tidak mahu mengikut arahan ROS supaya menjalankan pemilihan parti. UMNO ada plan B katanya, namun jika tidak mahu plan B, maka kita akan adakan pemilihan parti sebelum 29 Desember ini, katanya lagi. Bagaimanapun, kita laksanakan plan B jika ROS tidak lulus permohonan pindahan perlembagaan berbanding membuat pemilihan, katanya dipetik laporan media. Ahmad Maslan berkata, UMNO sebenarnya tidak mempunyai pilihan lain jika ROS tidak mau memberikan kelulusan kepada mereka. Tetapi jika keadaan memaksa, plan B tersebut akan dilaksanakan. Menurut Ahmad Maslan lagi, UMNO sebenarnya tidak mau buat plan B itu. Kita harap ROS luluskan permohonan, kerana tak ada sebab ia tidak dilulus kerana ia sama dengan apa yang dilakukan MCA sebelum ini, katanya lagi. UMNO sebelum ini meninggalkan atau menangguhkan pemilihan parti di semua peringkat cawangan, bahagian dan majlis tertinggi selama 18 bulan selepas penggal 2018-2021 berakhir pada 30 Jun tahun lepas. Jika dihitung, tempo 18 bulan itu akan tamat pada hujung tahun ini dan pemilihan UMNO perlu diadakan sebelum 30 Disember 2022. Tinggal beberapa hari menjelang tarik akhir 16 Julai untuk ROS memuktamadkan keputusannya terhadap permohonan dibuat UMNO sebelum ini. Perwakilan UMNO pada Perhimpunan Agung khas 15 Mei yang lepas telah sebulat suara meluluskan beberapa resolusi untuk membuat pindahan perlembagaannya, termasuk membenarkan pemilihan dalaman selepas PRU 15 atau selepas PRU. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu ini. Pada pendapat Anda, beranikah UMNO menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob? Adakah mereka sanggup dilihat sebagai pengkhianat kepada rakyat, membubarkan parlimen dengan paksaan, dengan maksa melalui menarik sokongan? Dan adakah apabila mereka menarik sokongan, mereka benar-benar boleh menang pula dalam undi tidak percaya? Aku fikir ini tidak akan berlaku, karena bukan semua orang mahu pemilihan awal, dan bukan semua juga orang mahu pemilihan dilewatkan. Aku fikir lebih ramai yang mahu dia diawalkan. Sekian dulu isu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.